iaitu penasihat PKR Sarawak. Kita persilakan yang berbahagia Ayahanda Tuan Haji Wan Zainal Wan Sanusi. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kita raikan calon kita Ahmad Najib Johari. Beliau saya anggap sebagai anak, ya. Jadi kena umurnya sama sebaya dengan anak sulung saya. Jadi kali itu dulu saya pernah tanding di kawasan ini melawan Dr. Sulaiman. Jadi kali itu kita tampilkan saudara Ahmad Najib untuk melawan Fadilah. Jadi adik kakak sekalian, kalau kita melihat pada tahun 1999 Parti Keadilan Nasional ketika ya pernah bertanding di Petrajaya tu. Ketika ya saya jadi calon melawan Dr. Sulaiman. Sebetulnya pada hakikatnya kita menang pada tahunnya. Tapi mereka berjalan satu tipu helak, padam api dari Kuching sampai ke Bintulu, buka selepasnya umum keputusan Barisan Nasional menang. Tapi siapalah, Dr. Sulaiman Allahyarham pun kawan saya juga. Jadi semoga Allah merahmati beliau dan mencucur rahmat kepada atas roh beliau. Jadi adik kakak sekalian, pada malam ini kita berbicara, kita berhadapan, sekali lagi kita berhadapan dengan pilihan raya. Pilihan raya umum yang ke-13 ini merupakan pilihan raya umum yang penting. It's a question of do or die, ya. Soal hidup mati di antara Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional. Jadi ianya penting kerana apa juga keputusan pilihan raya ini akan pastikan sama ada kita mau sebuah kerajaan yang mewarisi amalan-amalan rasuah dan salah guna kuasa, atau kita mau sebuah kerajaan yang dibentuk merupakan sebuah kerajaan yang akan mengamalkan satu pentadbiran good governance, ya, kerajaan yang bersih, ya, terhindar daripada masalah rasuah dan salah guna kuasa. Adik kakak sekalian, kenapa saya menekankan perkara ini? Rasuah dan salah guna kuasa ini adalah merupakan satu gejala yang boleh menghancurkan sebuah negara. Negara boleh hancur kalau gejala-gejala yang tidak sihat ini terus diamalkan oleh parti yang memerintah. Adik kakak sekalian, kita lihat apa yang saya maksudkan di sini ialah kalau kita melihat membaca melalui internet dan surah akhbar baru-baru ini, kita akan dapati satu pendedahan yang telah dibuat. Negara kita pada masa ini sedang menghadapi masalah ekonomi yang amat tenat. Walaupun awal apa sekalipun yang dikatakan oleh Najib dan kuncu-kuncunya dalam TV dan sebagainya mengatakan bahawa kita akan mencapai ke tahap negara maju pada 2020, itu hanyalah omongan kosong sahaja. Kenapa? Buktinya ialah adik kakak sekalian, seperti mana disebut oleh Ahmad Najib tadi, Idris Jala sendiri, ya. Idris Jala adalah seorang menteri kanan, ya, dalam pentadbiran Najib, mengatakan kalau tren rasuah dan salah guna kuasa dalam negara ini berterusan dengan kadar yang ada pada hari ini, Malaysia akan bankrupt pada 2019. Sebelum pun kita mencapai 2020. Ini perkara yang penting kita ingat. Mesti kita ambil kira sebelum kita membuat keputusan sama ada untuk memenangkan Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat pada 5 bulan Mei nanti. Ya, hutang negara sudah mencapai ke tahap yang agak serius. Pada masa ini, hutang kita telah mencecah pun 510 bilion, yakni sekitar 53% daripada pendapatan kasar negara kita. Kalaunya mencecah ke 56%, betul lah kata Idris Jalaya, pada 2019 kita akan bankrupt. Jadi angan-angan kosonglah pemimpin Barisan Nasional kata kita semua akan
negara ini akan menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Orang di Semarang, Surabaya Indah, semuanya akan menjadi rakyat yang mempunyai pendapatan tinggi. Saya rasa itu merupakan satu angan-angan kosong saja. Kalau gejala rasuah tidak kita hentikan. Enggak, cara kita nak menghentikan rasuah dan salah guna kuasa yang berleluasa di kalangan para pemimpin Barisan Nasional ialah kita terpaksa ubah kerajaan, tukar Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat. Kita tidak ada pilihan lain. There is no two choices. There are no two choices. There is only one choice. Hanya satu pilihan saja. Hanya Pakatan Rakyat. Allahu Akbar. Betul. Samping ya adik kakak sekalian, disebabkan rasuah dan salah guna kuasa juga. Daripada 2001 hingga ke 2010, wang negara kita yang telah keluar secara haram keluar negara sebanyak 285 bilion adik kakak. 285 bilion. Dan pada 2010 angka ini mencecah pada 65 bilion di bawah pentadbiran Najib sebagai Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri. Belum disebut 2011, belum disebut 2012, baru setakat 2010. Dalam satu tahun itu saja 65 bilion. Saya kalau menyentuh perkara ini, saya rasa serius. Sebab pentadbiran seperti ini kita tidak dapat teruskan untuk terus menarjui negara kita. Jadi sebab itulah adik kakak, saya mohon kepada kita semua, kita kembali kempen kepada saudara-saudara kita. Mungkin yang di sini orang PBB pun ada, orang Barisan Nasional pun ada. Beritahu adik kakak kita yang si tahu hakikat yang sebenarnya ini. Yang si tahu hakikat sebenarnya ini. Dalam konteks Negeri Sarawak kita kali tadi sudah didedah oleh Lieutenant Colonel Abang Hamdan tadi. Hutan, tanah, ya, diambil dengan begitu mudah oleh kroni-kroni orang yang berkuasa, termasuk orang yang berkuasa itu sendiri. Dijual dengan begitu mudah. Tetapi kalau dijual pun, ngambilnya sudah satu perkara salah, menyalahguna kuasa. Tapi bila dijual, mun duitnya tinggal di Sarawak siapa? Berpuluh-puluh milion, malah ratus milion duit hasil daripada penjual hutan dan hasil penjual tanah dihantar ke luar negara. Hanya kata dalam pendedahan itu hanya 10% tinggal di sini. Jadi kita bayangkan, hutan mudah gondol mengikut laporan juru audit negara. Dah hampir pupus, ya. Tanah hampir habis. Tanya saudara Puraja, seorang peguam berkenaan dengan mempertahankan hak tanah adat kita di Sarawak. Ya. Hutan pupus, tanah pun habis. Tapi apa yang berlaku? Kata Najib tadi, nak mula flyover di Satok, ia pun si mampu. Ia si harus nunggu duit daripada pusat. Negeri boleh buat. Kenapa tidak buat? Itu persoalannya. Kalau kita lihat apa yang dibuat, di antara rumah Daud dengan roundabout di Imat, jeraya sekolah besar. Bila orang pulang ke Matang, menuju ke Matang sampai ke roundabout jam. Ni nak daripada 4 lane kepada jadi 2 lane atau 1 lane. Kalau orang dari Matang pun nak ke Kuching sampai roundabout kita, ya, pun sama masalah. Jadi kita lihat macam ni planningnya, perancangannya. Bodoh. Ya, sama juga di bawah jembatan tu. Ya, jeraya tu dibesar daripada kita tu sampai ke bawah jembatan. Sampai bawah jembatan dekat bangunan Mazuki, ya, sebuah kereta enggak dapat telus kerja besar. Kan bodoh. Bodoh memang bodoh. Ya. Rupanya jadi bodoh ialah bukan kita si mampu adik kakak. Kita mampu mola. Kita kaya. Negeri ini negeri kaya, yang terkaya di Malaysia walaupun rakyatnya termiskin. Tapi oleh kerana tadi kata saya, disebabkan rasuah dan salah guna kuasa, duit dia dihantar keluar negara,
Dan para pemimpinnya dia di jalan apa? Jalan Demak ya. Kita lihat rumah-rumah kroni-kroni, termasuk rumah bos besar sebenarnya, yang juga bekas bos saya dulu. Bermilion-milion harga rumahnya. Si malu sidaknya bila rakyat hari-hari melimpah sia, noleh kiri, noleh kanan, melihat keadaan rumah sedaknya dengan begitu mewah, ya. Sedangkan yang menimpa sia adalah rakyat, orang-orang yang susah, yang beri kuasa kepadanya untuk berkuasa, tapi bila dia diberi kuasa, ialah yang dah terjadi. Ini yang kita nak ubah dalam Pakatan Rakyat. Datuk Seri Anwar sudah beri amaran, siapa aja kalau kita nubuh kerjaan, siapa jadi menteri, jadi wakil rakyat dan sebagainya, jangan harap nak melakukan apa yang dilakukan oleh kuncu-kuncu orang yang memerintah dalam Kebarisan Nasional. Ini beza di antara kita, apa yang kita rancang dan apa yang mereka telah lakukan, ya. Mereka cakap pasal track record. Memang track record mereka kita tidak dapat ikut. Kenapa? Kita tidak melakukan rasuah. Itu kita tidak ada track record. Itu track record mereka. Kita tidak menyalahgunakan kuasa. Kita tiada rekod menyalahgunakan kuasa. Mereka punya track record menyalahgunakan kuasa. Malah waktu pilihan raya ini pun, ya, Perdana Menteri mereka, pengurusi Barisan Nasional dan kuncu-kuncu mereka pergi ke mana-mana berkempen, masih menyalahguna kuasa, gunakan duit kerajaan untuk berkempen. Ini penyalahguna kuasa yang begitu besar, yang begitu ketara sekali. Adik kakak sekalian, kalau nak dapat kuasa dengan rasuah dan salah guna kuasa, kalau dah berkuasa, mereka akan dapat mengubah sikapnya. Sikapnya akan terus dan berterusan. Dah pun berterusan selama 50 lebih tahun. Jadi kita nak stop. Kita simak mengikut track record mereka. Kita simak mengikut track record Ketua Menteri yang punya rumah 30 juta. Ya, saya berani katakan 30 juta. Track record dia. Siapa juga dari Pakatan Rakyat jadi Ketua Menteri Sarawak, insya-Allah pada 2016 kita akan rekod track record mereka. Track record mereka adalah track record yang akan mungkin kita laksanakan. Adik kakak sekalian, jadi kita masih ada penceramah lain. Jadi kalau nak diturut pun memang ubuh kelak. Tapi adik kakak sekalian, kelak kita berjumpa di kesempatan lain. Hanya ujungnya saya mengatakan, saya baru baca satu kajian daripada Universiti Melaya, ya, untuk kita dengar betul-betul. Ya. Kajian daripada Universiti Melaya, jumpa rakyat, ya, tanya rakyat, antara Anwar dengan Najib, siapa rakyat pilih? Siapa mereka lebih percaya? Dari segi akhlaknya, dari segi agama dan dari segi kemampuannya untuk mentadbir ekonomi. Keputusannya adik kakak sekalian, orang-orang yang telah di survey, ya, dibuat survey mengatakan beri Anwar 54%, Najib 28%. Gagal. Ini pandangan umum. Inilah yang akan berlaku pada pilihan raya yang akan datang. Sebab itulah para pemimpin Barisan Nasional termasuk Najib sendiri sekarang dalam keadaan penasaran, ya. Dah itu arah lagi, ya. Sebi 1, Sebi 2, Sebi 3 dan utusan Malaysia, ya, semua disuruh malah ke tengah. Macam-macam. Si adalah lain skandal seks dibongkar segala-galanya. Belum pasti betul. Kalau kita percaya dengan apa yang mereka katakan, sedangkan itu belum pasti betul, kita akan turut sama-sama berdosa dengan sidangnya. Adik kakak sekalian, pendidikan percuma akan kita beri kepada tuan-tuan sekalian, anak-anak cucu kita. Ini yang penting. Nilainya bukan 500. Bukan 500. Anak kita belajar sampai ke peringkat diploma. Nilai pendidikan percuma si kurang 50-60 ribu. Ya, tunggu belum habis. Sabar. Kalau anak kita belajar sampai ke universiti, perbelanjaannya termasuk tergantung khusus yang diambil. Apa yang akan beri kepada rakyat di antara 60 hingga 120 ribu.
Jadi kalau nak banding dengan BRIM ya, BRIM mesti ada apa? BRIM ya hanyalah rasuah untuk mendapat undi. Dengar adik kakak sekalian, di mana dia? Saya pernah ngikut satu majlis al-mulah di sebuah masjid. Seorang ustaz yang memang agak popular di kawasan Kuching tu, saya semua sebut namanya, takutnya kena kelak blacklist kelak. Bila salah seorang daripada jemaah masjid dia bertanya, ustaz katanya, senang tak tanya, ustaz katanya, BRIM ya apa hukumnya? Apa hukum BRIM ya? Jawabnya, kalau niatnya untuk dapat undi, nak ditukar dengan undi haram. Dengar dulu. Kalau niatnya untuk dapat undi, untuk mancing undi, untuk beli undi, untuk ditukar dengan undi, hukum duit 500 ya haram. Jadi katanya, kalau orang yang terima BRIM ya, kalau si maunya juga terlibat dalam kes rasuah ya, sedangkan untuk beri BRIM ya, bukan duit Barisan Nasional, bukan duit parti sedaknya, yang digunakan duit kita pun pakai mancing undi kita pun, ni patut kerja macam ya. Ia pun dah satu kesalahan, dan merasuah rakyat untuk mendapat undi lagi satu kesalahan. Jadi bagi orang-orang yang telah berniat tadi nak undi Barisan Nasional kena dapat BRIM 500, elakkan diri kita daripada terlibat dalam rasuah ya. Kita hanya perlu tukar niat. Macam ni nak tukar niat supaya duit yang jadi halal. Nawaitu kita si akan undi Barisan Nasional sebab yang diterima ya adalah duit kita pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.